Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita lihat dalam bab solat witir, kemudian terus kita melihat kepada bab perkara-perkara sunat dalam berpuasa. Mengenai dengan solat witir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah Taala itu witir, ganjil. Dia Allah Ta'ala suka perkara yang ganjil. Kalau kita lihat dalam ibadat kita, banyak perkara ganjil. Contohnya seperti sembahyang lah, sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu, ganjil juga 5, angka 5. Kemudian mengambil wudu 3 kali basuhan, basuh tangan 3 kali, basuh muka 3 kali, bilangan yang ganjil. Dalam beristinja, istijmar, menggunakan batu, tisu, maka wajibnya 3 kali. Dan sunat bilangan yang ganjil 5, 7, 8. Ketika buka puasa disunatkan bilangan witir, makan kurma, rutab ataupun kurma. 1, 3, 5, 7, bilangan yang witir, ganjil. Ketika melontar jamrah ketika berada di Mina, jamrah sughra, kubra, wusta, semua bilangan 7 kali lontaran. Itu bilangan ganjil. Kemudian dalam makhluk-makhluk yang agung yang Allah Ta'ala ciptakan dekat dunia ni, selalunya ganjil. Matahari ada 1, bulan pun 1. Kemudian langit, 7 petala langit, 7 petala bumi. Jadi 7 itu angka ganjil. Benda-benda yang besar, antara makhluk-makhluk yang besar, diletakkan bilangan yang ganjil. Seperti mana dalam Quran sebut 7 lautan, disebut angka 7. Jadi perkara-perkara ganjil ni banyak. Allah Subhanahu wa taala suka ganjil, dan Allah Subhanahu wa taala ganjil dan suka perkara yang ganjil. Waktu solat witir adalah bermula sama dengan solat tarawih. Selepas sembahyang fardu isyak dah boleh melaksanakan witir, walaupun tak buat solat sunat tarawih, sehinggalah azan subuh, sebelum azan subuh. Dan pendapat Imam Nawawi menyatakan pendapat yang sahih, witir juga termasuk daripada sebahagian daripada qiyamul lail, qiyam pada waktu malam. Dan juga termasuk tahajud. Kalau kita tidur kemudian kita bangun solat 2 rakaat, niat witir, maka dapat secara automatik mendapat pahala tahajud. Majoriti di kalangan ulama selain daripada mazhab Hanafi menyatakan hukum solat sunat witir ni adalah sunat muakkad, melainkan pendapat Abu Hanifah menyatakan hukumnya wajib. Pendapat Abu Hanifah ni bertentangan dengan 2 ulama kuat, anak murid dia, 2 pendokong kuat dalam mazhab Hanafi, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan juga Al-Qadhi Abu Yusuf. Mereka tak berpendapat wajib, tapi Abu Hanifah berpendapat wajib. Cuma kalau kita lihat, majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i menyangkallah pendapat Abu Hanifah. Sebab Nabi SAW solat witir di atas kenderaan. Bila solat witir di atas kenderaan, bermaksud bukan wajib. Sebab solat fardu tak boleh di atas kenderaan. Dia kena menghadap kiblat, kena rukuk, sujud dengan sempurnakan rukun-rukun solat. Dia tak boleh sembahyang atas kenderaan. Tapi Nabi solat witir di atas kenderaan. Kalaulah witir itu wajib, Nabi tak buat di atas kenderaan. Ini pendapat yang menyangkal pendapat Imam Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah sendiri berpendapat tidak boleh solat witir di atas, tidak boleh solat fardu di atas kenderaan, dalam kenderaan. Tapi dia menyatakan witir ni wajib. Nabi solat witir di atas kenderaan, di atas binatang tunggangan Nabi. Dan dalil yang kedua daripada hadis Nabi, ada seorang yang duduk di kawasan pedalaman bertanya kepada Nabi, "Madza faradallahu alayya min salah?"
apakah sembahyang yang Allah fardukan kepada aku? Nabi kata as-salawatil khams, sembahyang 5 waktu. Illa an tatawwa'a syai'an, melainkan selain daripada itu semua sunat. Jadi witir bukan hukumnya wajib. Itu pendapat majoriti di kalangan ulama. Dan dalam hadis menyatakan innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu satu solat yang mana solat tu lebih bernilai daripada burung unta. Burung unta pada zaman tu antara yang nilai yang paling mahal lah. Kemudian Nabi menyatakan bermula solat witir adalah daripada isyak fima ba'dal isyak, di antara selepas solat fardu isyak sehinggalah tulu'il fajri, sampailah sebelum azan subuh. Sebenarnya dalam mazhab Hanafi dia berpendapat wajib ini kerana ada satu ancaman daripada Nabi mengenai solat witir, iaitu Nabi bagi tahu al-witru haqqun, witir adalah hak, adalah perkara yang benar. Faman lam yutir falaysa minna, siapa tak berwitir bukan di kalangan kami, bukan di kalangan umat kami. Sebab itu Imam Abu Hanifah menyatakan hukumnya wajib. Walaupun perbahasannya panjang, tapi saya kira cukup sekadar itu mengenai dengan perbezaan antara Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan juga majoriti di kalangan ulama. Ulama Syafi'i menyatakan antara solat sunat rawatib dengan solat witir, solat witir lebih afdal, lebih ditekankan, lebih afdal berbanding dengan solat sunat rawatib. Solat sunat qabliyah, solat sunat selepas sembahyang fardu, solat witir lebih afdal, kerana solat witir ada ulama kata wajib, ada pun solat rawatib tak ada pun ulama menyatakan wajib. Dan ulama sebulat suara menyatakan disunatkan menjadikan witir ini di akhir sekali solat, di akhir malam, berdasarkan sabdaan Nabi, ij'alu akhira salatikum bilaili witran, ij'alu akhira salatikum bilaili witran, jadikan akhir sembahyang kamu dengan witir, jadikan akhir sembahyang kamu pada waktu malam dengan solat witir. Waktu witir ni sama ada permulaan malam pun boleh, pertengahan malam pun boleh, akhir malam pun boleh, semua Nabi buat. Min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bagi tahu, daripada setiap malam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir. Min awalil lail, permulaan malam Nabi buat witir, wa awsatuhu, pertengahan malam pun Nabi buat witir, wa akhiruhu, akhir malam pun Nabi buat witir. Semua boleh, antara isyak sampai sebelum subuh, semua Nabi pernah buat. Fantaha witruhu ila sahar, dan berakhirlah witir Nabi ini sampai ke waktu sahur. Dan witir paling kurang 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Cuma kalau 1 rakaat berterusan, tidak naik-naik, 1 je, maka sebahagian ulama kata makruh, sebahagian menyatakan khilaful aula, iaitu bertentangan dengan perkara yang afdal atau perkara yang aula. Kerana hadis Nabi sebut salatul lail masna masna, semayang malam ni 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian fa idza khifta subha, apabila kamu takut akan masuk subuh dah, maka fa'utir bi wahidatin, solat witir 1 rakaat, penutup kepada solat-solat yang lain. Mengenai dengan solat witir juga, 11 rakaat 1 salam pun boleh. Cuma yang bertepatan dengan sunnah 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, dan akhir sekali tutup dengan 1 salam. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buat 3 rakaat itu antara kesempurnaan yang paling rendah lah, kesempurnaan yang paling rendah, 3 rakaat. Jadi bila 3 rakaat ini buat secara fasal itu lebih afdal, makna pisahkan 2 rakaat beri salam, 1 rakaat beri salam. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi 3 rakaat 1 salam itu lebih afdal bagi dia. Sebab dalam mazhab Hanafi dia menyatakan witir ni ada 2. Satu witir siang, satu witir malam. Witir siang sembahyang maghrib. Mazhab Hanafi sembahyang maghrib dia adalah witir siang, makna witir pada akhir siang, iaitu sembahyang maghrib. Sebab tu sembahyang maghrib dia 3 rakaat
dua tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Manakala witir akhir malam 3 rakaat juga, 1 salam. 3 rakaat 1 salam tapi 2 tasyahud sama. Iaitu macam sembahyang maghrib. Cuma beza dia dalam mazhab Hanafi di akhir rakaat pada setiap malam, pada setiap malam, sama ada bulan Ramadan ataupun tidak, witir dia pada setiap malam selepas baca surah, selepas baca Fatihah surah, disunatkan, bukan sunat, wajib dalam mazhab Hanafi membaca doa qunut secara perlahan. Doa qunut sebelum rukuk. Sebelum ini hanya berlaku dalam mazhab Hanafi, iaitu pada solat witir. Pada solat witir, selepas Fatihah, selepas surah, baca doa qunut. Dan mereka membezakan solat witir dengan solat maghrib mazhab Hanafi, walaupun tasyahud sama dua. Tasyahud pada rakaat kedua dan juga tasyahud pada rakaat ketiga. Maghrib pun sama, witir pun sama. Cuma mereka bezakan rakaat yang ketiga disunat, rakaat yang ketiga membaca qul huwallahu ahad selepas al-Fatihah, dan tak baca 3 qul huwallahu ahad sahaja. Berbeza dengan maghrib. Maghrib rakaat yang ketiga baca Fatihah saja, tak perlu baca surah. Dalam mazhab Syafi'i kita lain lah. Dalam mazhab Syafi'i kita 2 rakaat. Kalau buat 3 rakaat 1 salam pun boleh. Kalau buat 3 rakaat 1 salam 2 tasyahud, hukumnya makruh. Sebab Nabi kata jangan kamu samakan sembahyang witir dengan sembahyang maghrib. Walaupun mazhab Hanafi samakan, sebab mereka kata witir tu ada 2, witir siang, witir malam. Kita mengambil hadis Nabi larang menyamakan solat maghrib dan solat witir dengan solat maghrib. Maknanya kalau nak buat 3 rakaat tak perlu buat tasyahud awal, terus 3 rakaat 1 salam. Tapi tidak afdal lah. Yang afdal dalam mazhab Syafi'i 2 rakaat beri salam, 1 rakaat beri salam. Sebab apa? Sebab apa afdal pisahkan? Kerana bila kita pisahkan, banyak ibadat, banyak perbuatan ibadat yang kita telah tambah. Bila kita sembahyang 2 rakaat kemudian beri salam, 1 rakaat beri salam, dia akan ada penambahan takbiratul ihram. Takbiratul ihram pada 2 rakaat, takbiratul ihram pada 1 rakaat. Kemudian kita ada penambahan pada salam, salam tahallul. Lepas 2 rakaat kita beri salam, kemudian sembahyang 1 rakaat baru kita beri salam. Ada penambahan lah. Bila ada penambahan, maka na aktsara fi'lan aktsara sawaban. Bila banyak perbuatan ibadat, maka banyaklah pahala yang kita akan dapat. Okey, jadi witir adalah bilangan yang 3 rakaat. 3 rakaat itu yang antara yang sempurna lah, yang sempurna tapi tahapnya rendah. Okey. Dalam mazhab Syafi'i juga disunatkan 3 qul pada rakaat yang terakhir. Mazhab Hanafi qul Allahu ahad saja. Sebahagian surau ada juga baca qul Allahu ahad. Tapi saya tak tahu sama ada bertaklid dengan mazhab Hanafi ataupun dia nak ringkaskan. Ringkas. Rakaat yang kedua terakhir, makna sebelum masuk, kalau kita buat 5 rakaat, rakaat yang ketiga dan keempat lah. Kalau kita buat 3 rakaat, rakaat pertama dan kedua. Selepas Al-Fatihah disunatkan Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Selalu sebahagian di antara surau masjid, selepas daripada masuk bulan puasa fasa yang kedua, masuk malam ke-16, diubah rakaat kedua inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebenarnya dalam hadis yang sahih, Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama selepas Al-Fatihah, rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, selepas daripada Al-Fatihah. Dan selepas daripada solat witir, apa yang perlu kita baca, kita kena sebut Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus sebanyak 3 kali. Kemudian Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu antara sunatlah lepas daripada solat witir. Kalau seseorang itu dia melakukan solat selepas witir, dia dah buat witir, kemudian dia sembahyang lagi selepas solat witir, hukumnya harus, sebab Nabi SAW pernah buat. Nabi dah buat witir, kemudian
kana yusalli ba'dal witri raka'ataini min qu'ud. Nabi dah sembahyang witir, lepas tu Nabi sembahyang sunat lagi. Sembahyang sunat dalam keadaan duduk selepas solat witir. Menunjukkan lepas solat witir ni dibenarkan untuk solat sunat. Cuma pendapat Ibnu Hajar dan juga Imam Romli ada perbezaan. Pendapat Ibnu Hajar, dia memfatwakan siapa yang dah sembahyang witir 3 rakaat harus untuk dia solat witir lagi. Maknanya dia dah sembahyang bersama dengan imam 3 rakaat selepas tarawih. Kemudian selepas daripada itu dia tidur, dia bangun tidur, dia niat witir lagi, boleh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang penting jangan lepas, jangan lebih daripada 11 rakaat. Dia tak perlu buat dalam bilangan yang ganjil, sebab ganjil dah buat bersama dengan imam. Jadi dia bangun nak buat witir, dia niat witir lah. Dia niat witir tapi bilangan yang genap. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 11 rakaat. Ganjil dah buat dah selepas tarawih. Hanya niat witir dalam niat witir tetapi buat genap 2 rakaat, 2 rakaat. Itu pendapat Ibnu Hajar. Tetapi Imam Romli tak setuju pendapat ni. Tapi dua-dua pendapat kuat lah dalam mazhab Syafi'i. Yang setuju pun betul, yang tak setuju pun betul. Cuma kita nak sebutkan di sini dalam hadis Nabi sebut man qama ma'al imam, siapa yang qiyam solat tarawih bersama dengan imam pada bulan puasa, man qama ma'al imam hatta yang sharif, siapa yang qiyam bersama dengan imam sampai imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya beribadat sepanjang malam. Okey. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang sembahyang bersama dengan imam daripada awal sampai habis. Kalau imam buat 8, dia buat 8. Imam buat 20, dia buat 20. Tapi kalau imam buat 20, dia buat 8, maka tak dapat kelebihan seperti dia beribadat sepanjang malam. Kalau imam buat 11, masuk dengan witir, dia buat 11. Kalau dia buat 8, maka tak sempurna. Dia tak dapat pahala seperti menghidupkan sepanjang malam. Cuma sebelum tu saya nak bagi tahu antara witir akhir malam tapi tak berjemaah dengan witir selepas tarawih berjemaah, mana lebih afdal antara dua ni? Ulama ada bincang mengenai perkara ini. Kalau kita buat witir di akhir malam, mana dah bangun tidur, kita solat tahajud semua, akhir kita solat witir, itu yang baik. Ataupun sembahyang tarawih bersama dengan imam, kemudian kita buat witir bersama dengan imam. Cuma dia tak jadikan solat witir di akhir, tapi dah buat secara berjemaah. Sebab witir pada bulan Ramadan disunatkan berjemaah. Ada 3 kelebihan lah witir pada bulan Ramadan. Yang pertama disunatkan berjemaah, bulan lain tak disunatkan berjemaah. Yang keduanya pada malam yang ke-16, bukan malam 15. Malam yang ke-16 adalah disunatkan untuk membaca doa qunut. Dan hanya ada pada bulan puasa je. Dan yang ketiganya, disunatkan witir ni baca kuat. Dalam selain bulan Ramadan tak disunatkan baca kuat. Itu antara perbezaan 3 keistimewaan witir yang ada pada bulan Ramadan dan tidak ada pada bulan yang lain lah. Kemudian yang witir yang saya sebutkan tadi, awal malam ataupun akhir malam, maka pendapat yang kuatnya akhir malam lebih afdal. Sebab apa akhir malam lebih afdal? Kerana Nabi bagi tahu ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikan akhir solat kamu tu witir. Itu perintah Nabi. Jadi nas ataupun teks daripada hadis Nabi menyuruh kita akhir malam. Tapi bukanlah bermaksud kita tak ikut imam witir. Kalau tak ikut imam, kita tak dapat pula. Satu lagi kelebihan, iaitu siapa yang berdiri bersama dengan imam, maka dia mendapat pahala menghidupkan sepanjang malam. Sebab imam buat 11, dia buat 8. Sebab dia kata nak buat witir, balik rumah dia buat esok sebelum subuh, lepas tahajud dia nak buat. Jadi tak dapat pula pahala sepanjang malam. Jadi sebenarnya di sana ada satu solution lah. Kalau kita semayang witir
tuan-tuan boleh ikut bersama dengan imam sampai habis, 11 rakaat habis, ataupun 23 rakaat boleh ikut imam. Esok tak perlu buat witir lah, hanya witir genap tu boleh lah, 2 rakaat, yang penting tak lebih 11 rakaat. Ataupun satu cara yang lain, iaitu witir bersama imam kita buat. Cuma imam buat 2 rakaat, kita buat 2 rakaat. Imam buat 1 rakaat, kita niat 2 rakaat. Jadi bila imam beri salam, kita tambah 1 rakaat lagi. Jadi mana kita buat genap, imam buat ganjil. Kemudian lepas dari mana kita dah buat 4 rakaat witir, kita nak buat 5, maka 1 rakaat tu esok, lepas daripada tahajud, lepas daripada semua, akhir last sekali kita buat solat witir 1 rakaat penutup malam. Itu boleh juga. Cuma 1 rakaat tu kalau dapat berjemaah lagi baguslah. Kalau tak dapat berjemaah pun tak apa. Sebab kita dah sempurnakan daripada hadis Nabi tadi, jadikan akhir malam kamu solat witir. Okey. Sayyidina Abu Bakar dia solat witir pada awal malam. Khalifah yang kedua Umar bin Al-Khattab, dia buat witir tapi di akhir malam. Bila dibentangkan kepada Nabi, Nabi kata dua-dua betul. Dua-dua betul. Cuma Abu Bakar dia mengambil langkah berhati-hati, takut tak jaga waktu pagi esok, sebelum azan subuh. Tu dia buat witir awal. Adapun Saidina Umar bin Al-Khattab, dia keyakinan dia tinggi. Dia kata dia boleh bangun sebelum azan subuh esok. Dan satu lagi term ada dipanggil sebagai naqdul witir. Naqdul witir, pembatalan witir. Makna dia buat witir 3 rakaat bersama dengan imam. Kemudian esok dia bangun tidur, dia nak buat tahajud, dia solat 1 rakaat untuk menggenapkan witir yang ganjil tu. Jadi mana lepas tu baru dia semayang tahajud. Kemudian baru dia buat witir penutup kepada semayang sunat semua. Jadi berapa witir dia buat? Jadi mana dia buat witir dah 3 witir dia buat. Sebab Nabi kata la witrani fi lailatin, tak ada 2 witir dalam satu malam. Bila mana dia buat pembuka witir, dia buat witir bersama dengan imam 3 rakaat. Kemudian dia bangun tidur sebelum solat tahajud, dia solat witir 1 rakaat. Sebab apa? Nak genapkan bilangan yang 3 dia jadi 4. Kemudian dia solat tahajud. Selepas daripada itu baru dia witir lagi 1 rakaat, tutup segala witir, tutup semua semayang lah. Jadi sebenarnya dalam tak sedar bukan kata 2 witir, 3 witir dia buat. Nabi larang satu malam 2 witir kita buat. Walaupun di sana di kalangan sahabat yang senior, mereka buat benda ni, mereka buat, tapi Nabi larang. Sebab Nabi kata tak ada 2 witir dalam satu malam. Kemungkinan hadis yang tidak ada 2 witir dalam satu malam ni, hadis tersebut tak sampai kepada sahabat-sahabat Nabi. Bila tak sampai, itu yang mereka buat. Dan pendapat 4 mazhab menyatakan tidak ada naqdul witir, pembatalan witir. Makna lepas daripada sembahyang witir pun masih boleh sembahyang sunat. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi dalam satu hadis, Nabi sembahyang duduk 2 rakaat selepas Nabi solat witir. Okey. Itu di antara solat witir. Ada apa-apa soalan solat witir? Ya. Kalau yang kita buat 2 je atau 4 je witir, kita sambung 1 lah. Kalau 1 tu hanyut, kita tak terbangun ke, lambat ke apa, adakah witir tu tercacat atau batal? Dia contohnya dia nak buat 5 rakaat witir, dia buat 4 rakaat lepas sembahyang tarawih 4 rakaat, esok tak sempat buat, lupa. Maka 4 rakaat tu dia tak dapat pahala khusus witir lah. Dia dapat pahala sunat mutlak, solat sunat mutlak. Masih mendapat pahala, tapi bukan pahala witir. Sebab witir tak akan berlaku dalam genap, dia akan berlaku ganjil. Jadi pahala solat sunat mutlak. Itu kalau dia terlupa. Kalau dia terlupa, dia mendapat pahala tapi solat sunat mutlak. Tapi kalau dia sengaja, maka dia tidak dapat pahala. Kalau dia sengaja, maknanya dia sengaja nak solat witir tu dalam bilangan yang genap. Sedangkan witir memang tak ada bilangan genap, ganjil.
Kalau dia terlepas, terlupa, ataupun kerana tidak sempat dia terbangun lambat, maka dia dapat pahala solat sunat mutlak saja. Tapi kalau awal-awal dengan sengaja dia niat memang nak genap, itu tidak dapat pahala lah. Sebab tidak ada solat witir di dalam bilangan yang genap, dia ganjil. Okey. Kita lihat sikit mengenai dengan perkara-perkara sunat lah dalam puasa ni. Di antara banyak perkara sunat, di antaranya meninggalkan pendustaan, mengumpat, dan juga perkara menjaga lidah daripada mencarut, maki dan sebagainya. Perkara-perkara ini sebenarnya wajib untuk kita jaga, bukan kata sunat. Selain bulan Ramadan dia jadi wajib. Masuk bulan Ramadan lebih wajib. Maknanya sunat untuk diberati perkara ni. Walaupun dia memang wajib, meninggalkan pendustaan wajib, bukan bulan Ramadan. Tak bulan Ramadan pun wajib. Meninggalkan mengumpat selain bulan Ramadan pun wajib. Cuma bila masuk bulan Ramadan dia disunatkan, diberi penekanan perkara ni. Sebab dalam hadis Nabi sebut man lam yada' qaula zur, siapa yang tak tinggalkan sumpah, perkataan dusta, wal amal bihi, masih lagi beramal, masih lagi buat benda-benda dusta, benda tak baik, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Taala tak perlu pun kepada perbuatan dia yang meninggalkan makanan minuman. Allah Taala nak takwa kamu, bukan kata nak tinggal makan minum je, tetapi Allah Taala nak ketakwaan kamu tinggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Kemudian perkara yang kedua, iaitu menjaga diri kita lah daripada kehendak syahwat, pandangan, semua pendengaran, dan juga kita bau. Perkara bau ini pun membau minyak ni, wangi. Minyak wangi pun tak disunatkan, walaupun dia sebenarnya harus. Tetapi bila bulan Ramadan dia disunatkan untuk kita tinggal, tidak berwangi-wangian. Sehingga sembahyang jemaat pun tak disunatkan wangi-wangian. Bagi orang lelaki-lelaki untuk pergi sembahyang jemaat lah pada bulan puasa. Walaupun dia harus, bahkan disunatkan hari Jumaat tau kita berwangi-wangian, tapi sebab bulan Ramadan maka ditinggalkan perkara itu, tidak disunatkan. Kemudian mandi wajib sebelum daripada subuh, itu yang disunatkan. Kalau mandi lepas subuh pun tak apa. Tapi perkara yang menyebabkan hadas besar berlaku sebelum daripada azan subuh. Mandi lepas azan subuh pun tak apa, tapi yang disunatkan awal kan. Dan seterusnya menyegerakan berbuka puasa. Maksud menyegerakan berbuka puasa ini, yakin terbenam matahari terus berbuka puasa. Kita dengar azan tapi kita confirm betul-betul lah. Kita dengar azan, kita tengok jam juga. Jangan dengar azan terus buka, takut tersalah, DJ tersalah pasang, atau radio terawal beberapa minit, ataupun TV terawal beberapa minit, takut batal puasa kita. Menyegerakan berbuka puasa itu sunat. La yazalun nas bi khairin ma ajalul fitr, iaitu sentiasa manusia dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Sebab di kalangan orang-orang Syiah, mereka puasa juga, tetapi mereka buka puasa sampai nampak bulan. Dah nampak bulan, iaitu lepas isyak lah, baru mereka buka puasa. Dan buka puasa ini disunatkan awal. Siapa yang lambatkan 5 minit, 10 minit, dia bersangka kalau dilambatkan berbuka puasa dia dapat pahala lebih. Itu satu perkara bid'ah lah, perkara yang bid'ah. Sebab puasa hanya daripada subuh sampai azan maghrib. Tidak kiralah kita lewatkan setengah jam lepas maghrib, kita tidak dapat pahala apa-apa pun. Bahkan disunatkan sebenarnya untuk kita awalkan berbuka puasa. Kemudian disunatkan berbuka puasa dengan rutab. Rutab ni kurma yang muda lah. Dalam dia ada air, yang warna kuning sikit selalunya. Dalam dia ada air.
Kalau tak ada rutab, barulah disunatkan dengan kurma, tamar. Rutab ni harga lebih mahal sikit daripada tamar atau kurma. Sebab proses kurma dia ada 5. Satu dipanggil apa? Balah ni masih muda sangat, memang tak ada orang makan, haiwan pun tak ada makan. Balah ni proses yang pertama. Yang kedua busur. Busrun ni, busur iaitu sebahagian negara ada yang makan tapi masih muda. Masih muda, kebanyakannya tidak makan dalam situasi kedua ni. Selepas daripada busrun barulah dia jadi tamar, iaitu kurma. Bukan, selepas daripada itu barulah dia jadi apa? Rutab. Itu proses ketiga dia, jadi rutab. Rutab ni memang orang sukalah, rutab. Selepas daripada rutab, proses yang keempat, yang terakhir, barulah dia jadi tamar, kurma. Jadi proses yang kedua, ketiga, keempat, itu ada orang makan. Yang pertama tu tak ada orang makan. Yang pertama haiwan pun tak makan, manusia pun tak makan. Yang kedua busur, itu sebahagian kecil, ada sebahagian kabilah makanlah, tapi kebanyakannya tidak makan sebab terlampau muda juga. Yang ketiga rutab, itu orang suka. Yang keempat adalah tamar, dipanggil kurma. Kalau tak ada kurma, fa illam yajid hasawatin minal ma', maka Nabi kata teguklah beberapa tegukan air. Air ni mana air yang tak disentuh oleh api lah. Air apa, mineral ke, air zam-zam ke, air yang tak disentuh oleh api. Ini semua berdasarkan riwayat daripada Imam Tirmizi, Imam Daruqutni, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftir ala rutabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan beberapa rutab. Makna beberapa rutab, rutab tu diletakkan plural, kana yuftir ala rutabat, plural. Bila sebut plural dalam bahasa Arab, dia bukan dua, dia 3 ataupun lebih. 3, 4, 5, 6 semua tu dipanggil sebagai plural lah. Jadi di sini ulama menyatakan dalam bilangan yang ganjil, paling kurang 3 lah. 3, 5, 7. Bukannya dia kita panggil sunat lah, dalam bilangan yang ganjil. Yang kita sebutkan tadi, berbuka puasa dalam bilangan yang ganjil. Fa illam yajid fa'ala tamarat. Kalau tak ada rutab, berbuka puasa dengan tamar, beberapa tamar. Itu juga bilangan yang ganjil, diletakkan tamarat plural, iaitu 3 dan ke atas. Kalau tak ada hasawatin, iaitu minum dengan beberapa tegukan. Yang sunat beberapa tegukan pun plural juga, iaitu 3 tegukan paling kurang. Itu sunat. Nabi SAW bersabda, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri fa illam yajid at-tamr fa 'ala al-ma' fa innal ma' tahur. Bukalah puasa dengan tamar, kurma. Kalau jika tak ada tamar, kurma, maka berbukalah dengan air, maka air itu adalah suci. Selepas daripada berbuka dengan tamar ataupun dengan rutab, kemudian didatangkan doa-doa yang maksur lah ketika berbuka puasa. Yang pertama kita baca lah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita makan rutab ataupun kurma, kemudian buah-buahan, kemudian beberapa tegukan air. Selepas tu baru kita baca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini ada ulama kata hadis yang lemah, sebahagiannya ada yang kata kuat lah hadis ni. Cuma tak ada penambahan wa bika amantu. Allahumma laka sumtu wa ala Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Wa bika amantu tu tidak ada riwayat. Tapi kalau tuan-tuan tambah pun boleh. Bukanlah satu perkara yang berdosa pun. Menambah doa, menambah sesuatu dalam doa, itu tidak makruh pun. Cuma yang afdalnya apa yang Nabi sebutlah. Tapi perkara ni banyak juga sebenarnya. Dalam wirid kita pun sama. Nabi SAW lepas beri salam, Nabi istighfar sebanyak 3 kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Nabi kata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram.
Dia ada dua riwayat, sama ada tabarakta ya zal jalali wal ikram ataupun tabarakta zal jalali wal ikram, tidak ada ya. Tabarakta ya zal jalali wal ikram, ataupun kita buang ya tu tabarakta zal jalali wal ikram. Itu dua riwayat. Tapi yang Melayu kita ditambah banyak sikitlah, panjang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alait tabarakta rabbana wa ta'alait tabarakta rabbana tabarakta rabbana wa tabarakta rabbana wa ta'alait ya zal jalal wal ikram. Tapi yang dalam hadis Nabi itulah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram atau tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ada dua riwayat. Itu yang afdal lah, apa yang Nabi buat. Tapi kalau nak tambah pun tidaklah berdosa. Cuma dari segi afdal lah. Kalau nak tambah tak berdosa apa-apa pun. Sebab dia satu bentuk zikir, doa. Begitu juga buka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu dalam satu riwayat. Wa bika amantu, tidak ada sandaran. Tapi kalau nak tambah pun tak apa. Yang afdal apa yang Nabi ajarah, apa yang Nabi sebutkan. Tapi satu doa yang ma'sur ini, doa ini memang semua ulama kata sahih, iaitu zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insya-Allah. Doa ni semua ulama kata sahih. Zahabadh dhama'u, telah hilanglah kehausan, wa batallatil uruq, telah basahlah urat-urat, wasabatal ajru, dan telah sabitlah mendapat pahala insya-Allah sekiranya Allah Taala kehendaki. Ini doa-doa ni disunatkan baca selepas daripada berbuka puasa tadilah. Bukan lepas makan nasi, lepas makan beberapa biji kurma, minum air sikit. Sebab kalau kita lihat dalam hadis ini pun dia guna perkataan past tense lah. Allahumma laka sumtu, wahai Allah, aku telah berpuasa kerana kamu. Telah berpuasa maknanya kita dah buka puasa. Sama juga hadis yang kedua ni, doa yang semua ulama kata sahih, iaitu doa zahabadh dhama'u, telah hilang kehausan. Hilang kehausan bila kita minum air. Wa batallatil uruq, telah basah urat-urat. Ini semua lepas kita minum air, kita makan sikit. Jadi sebab itu ulama kata lepas kita makan beberapa biji tamar, kemudian barulah kita baca doa ni. Disunatkan untuk niat puasa ketika berbuka puasa. Takut terlupa, takut dia sembahyang tarawih tak sampai habis. Kalau sampai habis, bila akan ingatkan niat puasa. Kalau takut dia tak sembahyang tarawih, tidak habis. Bila tak habis, dia tak ingat nak niat puasa. Jadi ketika buka puasa tu dia niat untuk berpuasa keesokan harinya. Dan disunatkan juga untuk dia ulang balik niat dia tu. Dia niat sekali lagi selepas dia sahur. Untuk keluar khilaf mengenai dengan sahnya niat pada awal-awal. Sepatutnya niat di hujung, tapi niat di awal. Untuk keluar khilaf lah. Tapi sebenarnya niat di awal pun dah cukup, tak ada masalah apa-apa pun. Dan disunatkan juga bulan Ramadan ini disunatkan bersahur. Sahur perkara yang disunatkan. Dan disunatkan juga bila waktu sahur bermula, iaitu separuh yang kedua malam. Makna daripada maghrib sampailah azan subuh, kita bahagi dua. Yang bahagian yang kedua tu, malam bahagian yang kedua, itulah dipanggil sahur. Tapi kalau lepas tarawih, kalau tarawih habis pukul 10.30 ke 11, masih tak sampai separuh malam lagi. Dia tak dianggap sebagai sahur lah. Moreh yang lepas tarawih tak dianggap sebagai sahur sebab masih awal lagi. Dan yang afdalnya adalah makan itu sebelum waktu imsak. Sebelum waktu imsak. Tapi lepas waktu imsak masih boleh makan lagi, selagi tak azan subuh, selagi tak masuk waktu subuh. Tapi disunatkan apa? Dilewatkan sahur tersebut.
Dan waktu sahur ni waktu yang terbaik untuk berzikir. Waktu sahur ini adalah waktu terbaik bukan berzikir, istighfar. Sebab Quran sebut apa? As-sabirina was-sadiqina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar wal mustaghfirin, orang yang beristighfar bil ashar pada waktu sahur. Sebab apa Quran sebut sahur? Sebab sahur adalah antara waktu yang penting lah untuk kita beristighfar. Kalau tak penting sahur, waktu sahur tidak penting, Quran takkan letak perkataan ashar. Sebab Quran letak perkataan sahur itu menunjukkan itulah waktu yang terbaik untuk kita istighfar, iaitu ketika sahur. Sebahagian di kalangan sahabat Nabi ada yang pesan kepada hamba dia, bila sampai saja sampai saja waktu sahur ni, maka ingatkan aku supaya aku nak beristighfar sampai azan subuh. Nak beristighfar, dia tinggalkan baca Quran, dia tinggalkan semayang semua, dia dah stop hanya untuk istighfar sahaja. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim, tasahharu fa inna fis suhur barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Kita bersahur walaupun seteguk air, ada keberkatan dia. Bukan perlu makan nasi ke apa. Kalau sebiji kurma tamar pun sudah memadai, ataupun minum air seteguk dah memadai. Ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bi qailulatin nahar ala qiyamil lail. Nabi kata, mintalah bantuan puasa kamu ni dengan makanan sahur. Kamu makan sahur dapat kekuatan untuk berpuasa pada siang hari. Dan wa bi qailulatin nahar, untuk kamu mendapat kekuatan jaga qiyamul lail pada waktu malam ini dengan cara kamu qailulah, nap seketika pada waktu siang, sebelum zuhur, nap sekejap. Yang afdal lewatkan hampir kepada waktu subuh lah, hampir kepada waktu imsak. La tazalu ummati bi khairin, dalam satu hadis, sentiasa umatku dalam kebaikan, ma'ajalul fitr, selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa, wa akhiru as-suhur, dan juga wa akharu as-suhur, dan mereka melewatkan sahur. Dan pada bulan Ramadan juga adalah disunatkan beriktikaf. Beriktikaf tak kira di masjid ke di surau ke di mana, niat i'tikaf dia akan mendapat pahala lah. Bukan kata i'tikaf 10 malam terakhir dan masuk je surau, masuk masjid niat i'tikaf. Tuan-tuan duduk di surau niat i'tikaf, saja aku beriktikaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat pahala. Sampailah tuan-tuan duduk kat surau berapa lama, 2 jam dapat pahala i'tikaf. Kalau duduk tak niat i'tikaf, tak dapat pahala apa-apalah. Dapat pahala dengan majlis ilmu, dapat pahala dengan untuk menunggu semayang isyak. Tapi pahala i'tikaf tidak dapat. Kalau tuan-tuan masuk surau masjid untuk tidur je, tapi niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf walaupun tidur. Bulan Ramadan juga disunatkan memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan tilawah Quran ataupun tadarus Quran, memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan dan juga amalan-amalan sunat. Sebab hadis daripada Salman Al-Farisi, siapa yang buat ibadat fardu bulan Ramadan sama dengan ibadat fardu, sama dengan 70 ibadat fardu pada bulan-bulan yang lain. Siapa buat satu ibadat sunat pada bulan Ramadan menyamai satu ibadat fardu dalam bulan-bulan yang lain. Jadi semua itu kita panggil kelebihan dalam bulan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan lah. Dan tidak dapat dalam bulan-bulan yang lain. Dan yang terakhir sekali adalah digalakkan untuk kita memberi makan, sponsor makanan lah untuk orang berbuka puasa. Berdasarkan hadis Nabi, man fattara sha'iman falahu mislu ajrih wala yunqasu min ajri sha'im syai'un, riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Siapa yang memberi makan kepada orang berpuasa, maka bagi dia ganjaran orang puasa, ganjaran puasa orang yang berbuka tadi. Wala yunqasu min ajri sha'im syai'un, dan tidak dikurangkan pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Sebenarnya beri makan kepada orang buka puasa kita dapat pahala penuh dah. Kita punya pahala tak sepenuh tu. Sebab kita puasa mesti ada kecacatan, kekurangan. Maka bila ada kekurangan, kecacatan, maka pahala akan berlaku kekurangan.
kekurangan apa? Kekurangan kita tak dapat pahala penuh lah. Tapi bila kita beri makan kepada orang, kita akan mendapat pahala penuh. Tidak ada kekurangan apa-apa, penuh, dapat pahala penuh bila kita beri makan kepada seseorang untuk berbuka puasa. Saya kira cukup sekadar dulu. Ni kuliah akhir betul, sebelum masuk bulan Ramadan. Ada apa-apa soalan? Ya. Adalah imam dah baca Fatihah, tapi kita tak angkat takbir lagi, kita angkat takbir masa imam baca surah. Makruh ke boleh ke betul? Imam Ustaz, kita lambat-lambatkan. Lambat-lambatkan lah. Lambat-lambatkan pun dia yang terbaik, kita angkat takbir selepas imam angkat takbir lah. Itu terbaik. Imam angkat takbir Allahu Akbar, kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Tapi kalau kita lambat-lambatkan pun boleh. Tapi sembahyang kita sah lah, tapi tidak mendapat pahala sempurna lah. Tak dapat pahala sempurna. Ada sebahagian dia tunggu imam sampai baca ayat last sekali, baru dia Allahu Akbar supaya dapat rukuk saja bersama imam. Dia tak nak baca Fatihah, tapi nak rukuk bersama imam. Bila dapat rukuk bersama imam, dia tak perlu tambah rakaat dah selepas imam beri salam. Ada juga buat macam tu, tapi dia tak mendapat pahala sempurna lah. Kerana dalam sembahyang tarawih ni, dia ada pelbagai cara kita boleh buat. Kalau kita rasa tak mampu berdiri, kita boleh duduk, kerana dia solat sunat. Cuma Nabi kata, man salla, siapa yang sembahyang dalam keadaan duduk, maka falahu nisfu ajril qa'im, dia dapat pahala separuh daripada orang sembahyang berdiri. Kalau dia sihat tapi sebab dia penat, dia sembahyang duduk, dapat separuh pahala. Ataupun kalau tuan-tuan segar, tuan-tuan boleh lah, rakaat pertama sembahyang berdiri, rakaat kedua sembahyang duduk. Atau rakaat yang pertama duduk, rakaat kedua sembahyang berdiri. Ataupun sembahyang berdiri tapi imam baca lama sangat, duduk lah. Kemudian bila dah duduk, imam rukuk, maka kita berdiri rukuk. Boleh. Maknanya kalau kita nak rukuk sembahyang duduk pun boleh. Ataupun kita nak berdiri rukuk, boleh juga. Ikut atas kemampuan kita lah. Kemampuan maksudnya ikut atas diri kita. Kalau diri kita rasa okey, kita boleh bangun, kita buat rukuk seperti orang sembahyang berdiri. Tapi kalau tak nak berdiri, dia rukuk sembahyang duduk lah. Rukuk sembahyang duduk yang kita bincangkan sebelum ni, hendaklah kepala muka dia setentang dengan bahagian depan lutut. Itu paling kurang rukuk sembahyang duduk. Okey? Ya. Witir dan taubat boleh juga. Boleh. Sembahyang taubat dia boleh masuk dengan mana-mana sembahyang. Sembahyang taubat. Sembahyang istikharah. Sebab sembahyang taubat, sembahyang istikharah, sembahyang apa lagi, hajat, semua itu adalah sembahyang sunat mutlak, kita panggil. Sembahyang sunat mutlak, dia boleh selit mana-mana sembahyang, dia boleh niat. Saja aku sembahyang solat sunat sebelum maghrib dan solat sunat apa? Hajat ataupun taubat, boleh, tak jadi masalah. Sebab dia termasuk dalam solat sunat mutlak. Apa maksud solat sunat mutlak? Solat sunat yang tidak ada waktu. Sembahyang taubat bila boleh? Siang boleh, malam boleh. Solat sunat hajat, siang boleh, malam boleh. Cuma jangan buat waktu yang diharamkan sembahyang adalah lepas asar dan lepas subuh. Selain itu boleh. Jadi solat sunat yang tak ada waktu dipanggil solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak dia boleh buat bila-bila, dia tak ada waktu. Dan dia boleh selit dengan mana-mana sembahyang sunat. Okey, cukup sekadar dulu. Semoga Allah beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.
Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.